Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian. Kami terberada kumpulan 2 dan tajuk kami yaitu globalisasi dan negara-negara membangun. Ini merupakan ahli kumpulan kami yaitu saya sendiri Syirengkong bersama dengan Muhammad Farhan Ami Afifi, Siti Nur Atira, Nur Hasnato, Swisto Wihud dan juga bersama dengan Nur Mahira. Menurut artikel daripada Nabi Hagu, dunia telah menjadi lebih dekat ataupun terhubung melalui sesuatu yang dipanggil globalisasi. Ini bermakna bahawa setiap negara dari seluruh dunia boleh berkomunikasi dan berdagang antara satu sama lain dengan mudah. Walau bagaimanapun, terdapat berlainan fikiran antara manusia tentang globalisasi. Sebab beberapa orang berfikir itu baik untuk ekonomi, tetapi ada juga yang tidak semua negara berfikir yang melihatkan globalisasi ini baik untuk ekonomi. Ini berarti di seluruh dunia ini mereka terhubung tetapi juga memiliki pandangan yang berlainan antara setiap negara. Namun terdapat juga beberapa negara yang telah bekerjasama untuk mempromosikan globalisasi. Contohnya EU dan ASEAN, EU dan Australia, New Zealand dan US. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang globalisasi mengikut teori perspektif. Terdapat 3 aliran pemikiran yang menerangkan dengan lebih jelas tentang konsep globalisasi dari segi teori. Apabila mereka melihat dan menjelaskan pengertian globalisasi secara berbeza berkenaan dengan pembahagian sistem ekonomi dunia, ia bergantung kepada pembaca atau penganalisis untuk mempercayai yang mana satu paling tepat tentang globalisasi. Pemikiran tentang globalisasi yang pertama ialah pemikiran realis. Mengikut pemikiran realis, mereka menjelaskan bahawa globalisasi tidak akan mengubah pembahagian wilayah dunia, iaitu negara bangsa, walaupun berlakunya peningkatan kesalin hubungan antara ekonomi dan masyarakat mungkin menjadikan mereka lebih bergantung antara satu sama lain. Realis juga berpendapat bahawa globalisasi mungkin akan menimbulkan ancaman kepada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, tetapi ia tidak mengatasi sistem politik antarabangsa. Seterusnya, pemikiran liberal terhadap globalisasi. Liberal melihat bahawa globalisasi sebagai produk atau hasil akhir daripada transformasi politik dunia yang telah lama dijalankan. Liberal telah memberi tumpuan kepada faktor revolusi dalam teknologi dan komunikasi yang diwakili oleh globalisasi. Mereka berpendapat bahawa kesalim hubungan antara masyarakat untuk kemajuan ekonomi dan teknologi ini akan menghasilkan corak baharu hubungan politik dunia. Seterusnya ialah pandangan ahli teori Marxis terhadap globalisasi. Ahli teori Marxis melihat globalisasi bukan sesuatu yang baharu, tetapi versi terkini kapitalis antarabangsa. Bagi mereka, ia adalah fenomena yang diterajui oleh Barat pada dasarnya bagi menggalakkan perkembangan kapitalis antarabangsa. Sebenarnya bukan mudah untuk menjawab persoalan tentang teori manakah yang mempunyai pandangan yang paling benar atau paling betul tentang globalisasi. Sifat dan kesan globalisasi masih menjadi subjek perdebatan mendalam dalam ekonomi politik antarabangsa IPE dan dalam bidang perhubungan antarabangsa yang lain. Merujuk secara khusus kepada globalisasi ekonomi, istilah ini merujuk kepada sekurang-kurangnya 3 set proses yang berbeza dalam ekonomi dunia. Yang pertama, ia merujuk kepada pengantarbangsaan yang menggambarkan tentang peningkatan dalam transaksi ekonomi merentas sempadan yang telah berlaku sejak penggantian abad. Yang kedua adalah revolusi teknologi yang menggambarkan kesan komunikasi elektronik baharu yang membenarkan firma atau pelaku lain untuk beroperasi secara global tanpa mengambil kira lokasi, jarak dan sempadan. Akhir sekali, pemikiran liberal tentang globalisasi
globalisasi telah menerangkan dasar-dasar yang dijalankan oleh negara-negara yang membolehkan ekonomi global baharu dijalankan. Ini termasuk peraturan dan institusi yang diwujudkan oleh negara yang berkuasa bagi memudahkan skala baharu aktiviti ekonomi transnasional dalam sektor ekonomi dunia tertentu. Ini juga termasuk dasar negara yang lebih kecil dan kurang berkuasa dalam sistem yang meliberalisasikan perdagangan, pelaburan, pengeluaran telah disepadukan ke dalam ekonomi dunia. Terima kasih kepada rakan pembentan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor serta rakan-rakan sekalian. Hurst dan Thompson telah menghasilkan kritikan yang sangat kuat. Mereka berpendapat bahawa satu kesan globalisasi adalah bahawa kerajaan negara seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapi trend global. Kerajaan-kerajaan ini tidak boleh tertakluk kepada kawalan dan pengawasalian kuasa ekonomi global. Mereka mendakwa bahawa versi globalisasi yang lebih melampau adalah mitos, dan untuk menyokong tuntutan tersebut, mereka telah memberikan 5 kesimpulan utama dari kajian mereka tentang ekonomi dunia kontemporari. Yang pertama merupakan ekonomi antarabangsa hari ini tidak unik dalam sejarah. Dalam beberapa aspek, ia kurang terbuka daripada ekonomi antarabangsa antara tahun 1870 dan 1914. Dan yang kedua, mereka berpendapat bahawa syarikat transnasional tulen agak jarang berlaku. Kebanyakannya adalah syarikat nasional yang berdagang di peringkat antarabangsa. Dan yang ketiga, mereka mendakwa bahawa pelaburan langsung sangat tertumpu di kalangan negara maju. Jadi tidak ada peralihan kewangan dan modal dari negara maju ke negara kurang maju. Dan yang keempat, ekonomi dunia sebenarnya tidak global, di mana perdagangan, pelaburan dan aliran kewangan tertumpu di dalam dan di antara 3 blok, iaitu Eropah, Amerika Utara dan juga Jepun. Akhirnya, mereka berpendapat bahawa kumpulan bagi 3 blok ini, jika mereka mampu untuk menyelaraskan dasar, mengawal pasaran dan kuasa ekonomi global, mereka mampu untuk membentuk satu kumpulan. Hurst dan Thompson hanya memberi tumpuan kepada teori ekonomi globalisasi dan kebanyakannya berkaitan dengan faktor seperti komunikasi dan budaya daripada ekonomi. Walau bagaimanapun, mereka juga telah mengkritik intipati tesis globalisasi yang lebih melampau. Di samping itu, wujud juga paradoks mengenai globalisasi yang biasanya dilihat sebagai kejayaan pasukan yang dipimpin oleh pasaran di barat, iaitu bagaimanakah seseorang boleh menerangkan kejayaan dan pencapaian beberapa negara bukan barat di dunia global. Contohnya, harimau Asia, negara-negara seperti Singapura, Taiwan dan juga Malaysia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Asia mereka, mereka telah pun menikmati beberapa kadar pertumbuhan tertinggi dalam ekonomi antarabangsa. Pertumbuhan ini boleh dijelaskan sebagai sintesis usaha mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka dan keinginan mereka untuk menentang penguasaan barat. Kesannya, negara-negara ini telah merangka dan melaksanakan dasar-dasar ekonomi yang mencetuskan pembangunan ekonomi di negara mereka, namun masih berjaya untuk mengekalkan pelaburan barat dan di samping menggunakan dasar mereka tersendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan pembentan yang seterusnya. Terima kasih saudara pembentang. Mengenai globalisasi dan dunia membangun ini, Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan bapa pemodenan negara Malaysia turut menyuarakan beberapa pandangan dan sedikit kata-kata mengenai perkara ini. Beliau menyatakan bahawa konsep globalisasi ini adalah sangat mudah, di mana pasaran bebas dibenarkan untuk berfungsi tanpa sebarang gangguan. Oleh itu, kerajaan mestilah menghapuskan semua sekatan yang dikatakan akan menghalang operasi penuh dan bebas pergerakan barangan ataupun perkhidmatan, modal firma dan juga institusi kewangan merentasi sempadan. Namun begitu, globalisasi ini bukanlah undang-undang alam ataupun kemanusiaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, kerana ianya adalah satu set konsep dan dasar yang dibuat oleh manusia. Tambahan pula, ianya boleh dikonsepkan, dibentuk dan juga diubah semula. Pada hakikatnya, konsep ini direka oleh negara-negara maju bagi syarikat dan institusi kewangan mereka.
Hal ini adalah bertujuan mengatasi peraturan yang telah ditetapkan oleh negara membangun untuk mempromosikan ekonomi domestik dan firma tempatan yang telah lama dipinggirkan iaitu semasa penjajahan lagi. Berdasarkan dasar ini, negara-negara baharu juga mempunyai peluang untuk meraih keuntungan dan juga dapat meraih kekayaan. Akan tetapi, ia juga berkemungkinan akan membawa beberapa risiko yang memusnahkan kemakmuran negara. Contoh yang dapat kita lihat adalah seperti di Asia Timur dan kemudiannya di Argentina. Oleh yang demikian, sesebuah negara itu perlulah sentiasa berhati-hati dalam memilih gabungan dasar yang terbaik agar mereka dapat mengambil peluang di samping dapat mengelakkan sebarang perangkap. Negara yang masih berada di belenggu kemiskinan ataupun sedang membangun pula berpendapat bahawa adalah tidak bijak untuk melompat secara membabi buta ke dalam integrasi sepenuhnya dengan ekonomi baru kerana hal ini memungkinkan mereka kepada banyak risiko yang boleh merosakkan ekonomi tempatannya. Hakikatnya adalah bahawa ekonomi membangun sememangnya tidak mampu untuk menentang trend ekonomi global semasa. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada Saudari Atira. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan peranan entiti kewangan kebangsaan. Menurut Laporan Pembangunan Manusia, Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP 1997 mendefinisikan bahawa globalisasi sebagai kedua-dua penerangan termasuklah perdagangan antarabangsa, kewangan dan maklumat dalam satu pasaran bersepadu. Tujuannya adalah untuk memajukan pasaran negara dan global. Kapitalisme penting untuk difahami oleh semua negara bangsa untuk menjadikan globalisasi sebagai satu keperluan. Seterusnya, terdapat beberapa faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi kapitalisme iaitu perpecahan Kesatuan Soviet yang telah menjejaskan kredibiliti setiap sistem ekonomi lain kecuali kapitalisme, dan dalam masa yang sama Amerika Syarikat telah menjadi kuasa utama dunia. Amerika Syarikat juga penting untuk mewujudkan satu undang-undang antarabangsa sejagat dan menyebabkan semua negara di dunia perlu mengikuti paradigma neoliberal. Oleh itu, Amerika Syarikat perlu bersaing untuk pasaran global dengan ekonomi lain dan dikenakan dasar kapitalis yang agresif. Secara umumnya, globalisasi telah membawa kemakmuran ekonomi di beberapa negara, tetapi terlalu banyak negara yang dibelenggu hutang, kemiskinan dan jurang ekonomi. Aspek yang paling penting dalam globalisasi ekonomi ialah pemecahan hal ekonomi negara, aktiviti kewangan dan pengeluaran meningkat melalui perdagangan bebas, dan kuasa IFI menyebabkan hampir semua negara terjejas dengan proses ini. Sebagai contoh, negara berpendapatan rendah mungkin menyumbang hanya sebahagian kecil daripada perdagangan dunia, tetapi boleh memberi kesan ekonomi dan sosial yang besar kepada negara itu. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pembentang. Baiklah, seterusnya saya akan bahaskan tentang integrasi ekonomi dunia. Dengan integrasi ekonomi dunia yang lebih besar, pelaburan langsung asing FDI ataupun pelaburan oleh syarikat antarabangsa di negara asing telah meningkat. Kini terdapat kira-kira 54,000 syarikat antarabangsa dan TNC pada masa ini mempunyai anggaran 3.4 trilion dolar melabur dalam kira-kira 449,000 syarikat gabungan asing. Nilai jualan oleh sekutu asing ini telah meningkat dengan lebih pantas daripada ekspor barangan dan perkhidmatan. Oleh itu, perdagangan bebas yang digalakkan oleh perjanjian WTO telah menyebabkan ekonomi selatan terpaksa membuka diri kepada pelaburan, barangan dan perkhidmatan syarikat utara. Oleh itu, Eropah dan Amerika Syarikat dibenarkan mengekalkan halangan besar kepada ekspor utama selatan termasuklah tekstil.
Seterusnya, kebanyakan negara membangun tidak dapat mengautfaedah globalisasi kerana faktor pembangunan yang tidak sekata. Oleh sebab itulah, beberapa negara terkemuka atau yang mengambil bahagian sepenuhnya cuba untuk menyesuaikan diri dengan rangka kerja globalisasi atau liberalisasi. Walau bagaimanapun, peminggiran yang dialami oleh banyak negara dunia ketiga menyebabkan mereka tidak dapat mengatasi masalah akut seperti harga komoditi yang rendah dan hutang serta tidak dapat manfaat daripada ekspor peluang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pembentang. Secara kesimpulannya, globalisasi dapat diterangkan dengan 3 aliran pemikiran. Ketiga-tiga aliran pemikiran ini adalah berbeza dan ianya bergantung kepada pembaca atau penganalisis itu sendiri untuk mempercayai aliran yang difikirkan benar oleh mereka. Aliran pemikiran yang pertama mengenai globalisasi ialah teori realis. Menurut teori ini, globalisasi tidak akan mengubah pembahagian wilayah dunia. Teori yang kedua ialah teori liberal. Teori ini memberi tumpuan kepada revolusi dalam teknologi dan teori Marxis merupakan versi terkini kapitalis antarabangsa. Menurut pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, globalisasi merupakan pasaran bebas yang dibenarkan berfungsi tanpa gangguan. Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP pula mendefinisikan globalisasi sebagai kedua-dua penerangan dan preskripsi termasuklah perdagangan antarabangsa, kewangan dan maklumat dalam satu pasaran bersepadu bagi memajukan pasaran negara dan global. Pada dasarnya, konsep-konsep ini direka oleh negara maju hanya untuk kepentingan ekonomi dan firma tempatan mereka. Namun begitu, ianya tetap memberi kepentingan kepada negara membangun yang lain. Sebagai contoh, melalui Perjanjian Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, ekonomi selatan dapat membuka pelaburan syarikat, barangan dan perkhidmatan ke utara. Namun begitu, negara-negara membangun pula seharusnya bijak dalam memilih gabungan dasar bagi mengelakkan mereka daripada diambil kesempatan oleh negara maju yang lain. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.